Selamat pagi dan salam sejahtera. Ringkas edisi 14 April 2021 kami paparkan perkembangan terkini dan semasa untuk anda. Kita teruskan dengan perincian ini. Sarawak merekodkan kes harian tertinggi di Malaysia pada Selasa iaitu 607 kes, menjadikan jumlah keseluruhan setakat ini meningkat kepada 20,959 kes. Ini merupakan kali pertama Sarawak mencecah lebih 600 kes harian tertinggi. Daripada 607 kes baru COVID-19 tersebut, kes tertinggi direkodkan di Bintulu iaitu sebanyak 130 kes, diikuti Kuching dan Sibu masing-masing sebanyak 106 kes. Jumlah kes pada Selasa merupakan yang tertinggi dilaporkan kerana terdapat kes yang dilaporkan di Pusat Latihan Polis Sarawak, Pulapol, iaitu 61 kes. Mereka ditempatkan di dalam pusat latihan di mana keadaan adalah terkawal. Manakala 4 kematian direkodkan dan ia menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 128 kematian. Sekitar 300 hingga 500 petugas kesihatan dari negeri lain akan dihantar ke Sarawak dalam usaha menangani penularan wabak COVID-19 yang menunjukkan peningkatan sejak Januari lepas. Mobilisasi tersebut melibatkan pelbagai kategori seperti doktor jururawat, pembantu kesihatan, pegawai teknologi makmal dan radiologi. Pada Januari sehingga kini, kes-kes yang direkodkan di negeri Sarawak menunjukkan bahawa ada sedikit peningkatan dan ini adalah perkara yang perlu kita selesaikan. Untuk itu, kesiapsiagaan perlu dilaksanakan dan dilakukan di setiap fasiliti kesihatan, hospital dan juga pejabat kesihatan bahagian atau daerah. Jelas Dr. Adham, pihak kementerian telah membuat perkiraan menerusi mesyuarat yang melihat kepada keadaan di semua hospital di Sarawak dan menilai semua pandangan pegawai kesihatan daerah tentang isu kekurangan kaki tangan. Kedua, daripada negeri lain, kita sedang menyusun. Sebenarnya, dulu kita pernah buat perkara ini di Sabah. Apabila Sabah ada peningkatan kes, jadi Sabah dah menurun dan kita dah boleh ambil balik petugas-petugas di Sabah tu untuk dihantar ke Sarawak, dan daripada negeri lain seperti negeri yang hari ini kes rendah, kita boleh hantar ke Sarawak. Kadar nilai kebolehjangkitan di Sarawak kini telah meningkat kepada 1.1 yang bermakna setiap 10 orang boleh menjangkiti 11 orang yang lain dan ia perlu dibendung dengan segera. Justru langkah pembendungan di Sarawak harus diperkuatkan dengan memperketatkan penguatkuasaan di beberapa kawasan di mana kes-kes muncul. Sementara itu, berhubung lawatan beliau ke pusat pemberian vaksin di Stadium Perpaduan Kuching, Dr. Adam berkata Sarawak sudah maras tapak lagi apabila sudah pun melaksanakan Mass Vaccination Center meskipun masih dalam fasa pertama di mana kerajaan hanya menggunakan pusat pemberian vaksin. Ini satu perkembangan yang sangat sihat dan awal dilaksanakan, menunjukkan bahawa kita dapat tangani dengan baik dan juga persediaan kita lengkap dan mampu untuk memberi vaksinasi hingga 40,000 orang sehari di negeri ini. Mengulas lanjut mengenai pemberian vaksin kepada media, Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin telah memutuskan untuk memberikan vaksinasi kepada petugas media. Ini kerana media juga dikategorikan sebagai barisan hadapan dalam fasa kedua. Tegas Dr. Adham, mereka juga merupakan golongan yang selalu berhadapan dengan risiko penularan wabak apabila keluar membuat liputan. Baik, perkembangan seterusnya. Buah kurma cukup sinonim dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Rasanya tidak lengkap jika bersungkir tanpa manisan ini. Dia ada macam-macam lauk dihidang, tapi muncul ada buah kurma, si best juga. Perniagaan yang agak terjejas sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Mac tahun lalu kini beransur pulih dan mendapat sambutan yang baik daripada pelanggan. Alhamdulillah, tahun tu okey, ada sambutan ada okey sikit lah. Tapi macam dulu lah, dalam 70% okey. Beransur pulih lah. Tapi ambil masa lagi lah. InsyaAllah. Mudah-mudahan COVID hilang. Mengandungi khasiat yang pelbagai, selain rasanya yang manis, membuatkan penggemarnya jatuh cinta dalam setiap gigitan. Sebetulnya dalam bulan Ramadan ni maknanya kita berpuasa dan kita cuba membantu dari segi tenaga dan sebagainya. Khasiat pada kurma ni cukup baik sekali untuk kita yang mengamalkan buah kurma ini. Lagi dalam bulan Ramadan yang semua berkat ini. Okay, bagi kami kurma tu contohnya
bila kita sahur, okay. Sahur tu kadang-kadang kita memerlukan tenaga yang macam sehari lah. Sebab kita bekerja, kita ada komitmen lain, kita banyak bergerak. So for me, kurma tu yang macam nya ada carbs juga di sini, nya ada manisnya. So nya macam balance, yang beri tenaga untuk kita seharian untuk berpuasa. Buah kurma tu boleh hanya ada boleh menguatkan otak kita dan boleh menjaga tulang badan kita nak. Pasal yang boleh mengelakkan masalah seksual. Pastinya setiap ahli keluarga tidak melepaskan peluang untuk menikmati kurma sejurus beduk di Palu dan azan maghrib berkumandang. Ternyata kemanisan buah kurma sentiasa menjadi igawan dan menjadi pelengkap juadah berbuka puasa untuk seisi keluarga. Kepelbagaian jenisnya memberikan banyak pilihan buat si penggemar, bukan sahaja di Kuching, Sarawak, bahkan di setiap pelosok dunia. Saya Nur Sahida bersama juru kamera Rafiq melaporkan untuk TVS. Ramadan pada kali ini lebih bermakna buat seramai 3,381 orang asnaf apabila menerima bantuan menerusi program Kasih Ramadan yang dianjurkan Tabung Baitulmal Sarawak TBS. Antara bantuan yang diterima adalah bantuan berbentuk bekalan makanan serta keuangan. Menurut salah seorang penerima Kasih Leonan Abdullah yang merupakan seorang mu'alaf, bantuan itu sedikit sebanyak dapat membantunya dalam meneruskan kehidupan seharian. Memang nyanang memang mengurangkan beban kami keluarga lah. Soalnya ada beri sumbangan dari segi kewangan dengan makanan yang diberi daknya lah. Marina Kasim yang merupakan seorang ibu tunggal turut menyatakan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak TBS atas bantuan tersebut yang mampu menyemarakkan lagi sambutan Ramadannya untuk tahun ini. Okey, kami ucapkan terima kasih kepada Baitulmal kerana memberi sumbangan yang kami. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Program Kasih Ramadan merupakan satu inisiatif memanifestasikan ekosistem bantuan tabung Baitulmal Sarawak melalui prasarana UDC dalam pengagihan bantuan makanan dan kewangan kepada para asnaf khususnya dalam bulan Ramadan. Dan kita menghantar pada awal Ramadan ini adalah untuk memudahkan mereka supaya dapat turut serta melaksanakan ibadah berpuasa, dan pada masa yang sama kita dapat mengambil apa-apa input baru daripada mereka supaya kita dapat mencari jalan penyelesaian yang lebih baik lagi. Sekian saja ringkas untuk jam ini dan jangan lupa temu janji anda untuk ringkas jam 12 nanti. Saya Setio Dawi, salam hormat.